Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Khadijah Faisal. 10 April dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Berikut tajuk utama malam ini. Aidilfitri disambut sederhana tapi meriah. Juga ada individu pertikai anak bulan kelihatan semalam sanggup beraya esok. Aidilfitri disambut sederhana tapi meriah di Istana Negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zareh Sofia berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Utama Istana Negara. Keberangkatan tiba baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan jemaah menteri. Solat sunat Aidilfitri berkenaan dipimpin Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh. Ini kali pertama Seri Paduka Baginda menunaikan solat sunat Aidilfitri di Istana Negara selepas melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lalu. Khutbah Aidilfitri bertajuk Hakikat Kemenangan dibacakan Datuk Munir, antaranya menyeru umat Islam memanfaatkan keberkatan Aidilfitri untuk memperbaiki hubungan persaudaraan sesama anggota masyarakat. Selain itu, Aidilfitri juga merupakan peluang terbaik untuk memperbaiki hubungan sesama umat Islam dan meninggalkan budaya label-melabel, caci-mencaci dan tuduh-menuduh sesama sendiri. Selepas selesai solat sunat itu, Seri Paduka Baginda bersalaman dengan jemaah yang hadir. Solat berkenaan disertai kira-kira 200 jemaah. Sultan Ibrahim dan Raja Zareh Sofia kemudian berkenan bersalaman dengan hadirin yang berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama Perdana Menteri, anggota jemaah menteri, timbalan-timbalan menteri dan Div Kenamaan. Di Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Temerloh. Turut berangkat Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba baginda disambut Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta pemimpin negeri. Tinjauan berita Al-Hijrah mendapati seawal jam 7.30 pagi orang ramai mula membanjiri masjid dan kira-kira 2,000 jemaah bersama menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama-sama Al-Sultan Abdullah dan pembesar negeri. Solat sunat Aidilfitri dipimpin Imam Besar Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ahmad Hakim Syamsuddin, diikuti khutbah disampaikan Mufti Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim. Sementara itu, Mufti Pahang dalam khutbahnya menyeru umat Islam menjauhi perpecahan dan mengeratkan hubungan kerana perpaduan merupakan sumber kekuatan dalam masyarakat. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sejarah telah membuktikan umat Islam berpecah sehingga menyebabkan tamadun Islam tumbang. Pada hari yang mulia ini, janganlah kita lupa akan sejarah kegemilangan umat Islam yang pernah menguasai dan mentadbir lebih separuh dunia ini dengan penuh keadilan. Kejayaan ini adalah hasil daripada perpaduan umat Islam. Namun, sejarah membuktikan betapa dengan sebab perpecahan, maka tamadun umat Islam akhirnya tumbang. Selesai solat, Al-Sultan Abdullah dan Tengku Ampuan Pahang kemudian berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Lurah Semantan Temerloh. Sebagai sebuah TV penyiaran yang beroperasi selama 24 jam sehari, kaki tangan sentiasa menjadi tulang belakang serta kekuatan dalam memastikan kelancaran siaran. Tidak kira apa juga situasi mahupun perayaan, mereka tetap cekal mengerah keringat demi tanggungjawab yang dipilih. Begitu juga dengan kaki tangan TV Al-Hijrah, kemeriahan raya disambut cukup bersederhana dengan hanya meraikan bersama rakan sekerja. Laporannya bersama Hanisa Hasanuddin yang bekerja ketika raya. Mungkin bagi penonton tidak ramai yang mengetahui kisah di sebalik tabir di sesebuah stesen televisyen. Bagi TV Al-Hijrah, setiap kaki tangan di unit tertentu perlu mengorbankan masa perayaan mereka
dengan tidak dapat bersama ahli keluarga. Rata-rata mereka tidak sempat merasai masakan air tangan ibu bapa masing-masing kerana perlu bergegas ke tempat kerja. Namun kesedihan sedikit terubat apabila dapat menjamah makanan yang disediakan bersama rakan sekerja. Meskipun jelas terpancar kesedihan di wajah mereka, namun amanah untuk menjalankan tanggungjawab kerja menandingi perasaan tersebut. Kata orang benda ni adalah fardu kifayah. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Ada setengah orang akan anggap sebagai beban, tapi bagi sebagai setengah satu production, bagi kami benda ni adalah sebahagian daripada tanggungjawab. Kalau kita tak ada siapa yang nak buat, ini adalah tugas sebagai pengamal media untuk kita sebarkan ilmu. Jujurnya agak sedih sebab kena hantar anak kat mak saya untuk jaga. Tapi bagi saya kena terimalah tanggungjawab ni sebab ni pekerjaan saya, tempat saya cari rezeki. Tahun ni saya kerja, tahun depan saya cuti. Kena terima hakikat lah. Sementara itu, bagi pelatih industri yang pertama kali merasai beraya tanpa keluarga, mereka menganggap ianya sebagai satu proses untuk belajar dan cuba menerima hakikat alam pekerjaan di dalam bidang penyiaran. Jadi awalnya memang agak rasa sedikit terkilan dengan hampa lah sebab tak dapat nak beraya bersama family kan pada hari raya pertama. Tapi saya memang terpaksa ambil tanggungjawab ni sebagai petugas media dan juga saya ambil ni sebagai peluang lah untuk cari pengalaman sebagai orang yang terlibat dalam bidang penyiaran. Bagi kaki tangan TV ahli jerah atau petugas media secara amnya, kesemuanya sudah terbiasa dengan realiti bekerja di mana perlu meninggalkan keluarga pada musim perayaan. Walau bagaimanapun, kesedihan itu pasti dirasai setiap kali pagi raya. Ketika umat Islam lain sedang bergembira menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama ahli keluarga yang tersayang, namun kami sebagai pengamal media perlu berkorban dan meneruskan tanggungjawab kami untuk melaporkan segala liputan dan kandungan-kandungan yang menarik kepada anda penonton setia TV Al Hijrah sepanjang musim Syawal ini. Meskipun ada rasa sedih, namun inilah cara kami beraya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dari saya Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Ketika kita meriah menyambut Lebaran, ada insan yang terpaksa meninggalkan keseronokan tersebut demi memastikan keselamatan dan kegembiraan rakyat Malaysia. Jauh dari keluarga yang tersayang, suatu kesedihan yang mereka reda demi memastikan kedaulatan negara dan kegembiraan kita beraidilfitri tidak tercalar. Menurut Komander Kompani B Batalion ke-11 Brigade PJA Sarawak, Assistant Commissioner Hussein Epok, penugasan anggotanya bukan sahaja di Teluk Melano, bahkan beberapa pos keselamatan lain seperti di Tebedu dan Bunan Gegar di Surian. Keutamaan mereka katanya haruslah kepada keselamatan negara, biarpun terpaksa mengorbankan keseronokan bersama keluarga pada Hari Raya. Katanya lagi, setiap kali musim perayaan, kawalan di sempadan akan diperketatkan kerana potensi peningkatan penyeludupan adalah tinggi. Justru menjadi tanggungjawab pasukannya untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Namanya kita pun faham bila perayaan ni kemasukan barang-barang dari segi keperluan benda tu memang ada lah. Namanya dari segi kemasukan orang pun sama. Benda ni yang kita nak pastikan supaya tak ada berlaku, terutamanya di waktu perayaan ni. Dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam ni kita dapat pelihara lah untuk PDRM untuk kita dapat pelihara daripada sebarang berlaku benda-benda yang tak diingini, terutamanya di kawasan sempadan. Bagi ASP Hussein, biarpun terpaksa bertugas jauh di kawasan operasi, beliau akan cuba pastikan suasana Aidilfitri itu masih terus hidup. Sementara itu, bagi anggota polis yang bertugas, bekerja di Hari Raya bagai alah bisa, tegal biasa. Dalam kita menjaga keselamatan sempadan negara lah. Walaupun kita terpaksa berpisah dengan anak, isteri, family, terpaksa kita melupakan sebentar keseronokan yang kita sepatutnya dapat ketika musim perayaan. Jadi sebagai seorang ketua platoon komander dalam satu platoon ni, saya lebih kepada memberikan sokongan, dorongan dan bagi kata-kata semangatlah kepada mereka yang bertugas bersama-sama. Kalau macam saya dekat Sabah sebelum ni,
Raya dengan kawan-kawan paling main mercun. Lepas tu pergi rumah-rumah orang. Mak duit raya lah orang bilang. Tapi datang sini, masuk operasi, raya dengan rakan sekerja. Macam-macam saya belajar. Cara masak lemang, potong ayam. Suasana dia memang beza lah. Ini merupakan orang panggil apa? Rasa lain lah bila raya di Sarawak ni, berjauhan dengan family, dengan kawan-kawan. Dan suasana di sini bagi saya seronok lah. Disebabkan ada kawan-kawan semua. Dan bagi saya, jika ditanya mengenai kerja polis ni, bagi saya seronok. Mungkin kebanyakan orang dia rasa seperti susah kan bila berjauhan dengan family. Bagi saya okey lah. Tular di media sosial status dimuat naik individu yang mahu menggenapkan puasa 30 hari meskipun tarikh 1 Syawal telah ditetapkan. Dalam hantaran tersebut, individu itu memaklumkan hilal Syawal semalam dilihat menggunakan teleskop berkuasa tinggi, bukan dengan mata kasar manusia. Hantaran tersebut dipercayai dimuat naik pada malam Selasa kira-kira jam 10.47 malam, beberapa jam selepas penyimpan mohon besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad mengumumkan umat Islam di Malaysia menyambut Aidilfitri pada 10 April 2024 selepas berpuasa selama 29 hari. Kandungan di media sosial yang mengelirukan itu dikongsi lebih 4,000 orang dengan kebanyakan warganet tidak bersetuju dengan status tersebut. Sementara itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memuat naik hantaran berkaitan hukum berpuasa pada Hari Raya Aidilfitri. Status dimuat naik di media sosial yang mahu berpuasa sehingga hari ini kerana tidak percaya dengan proses cerapan anak bulan itu telah menimbulkan kekeliruan kepada segelintir warganet. Baik, bagi kita mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai isu ini bersama kita ketika ini, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Luqman Abdullah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, mungkin Datuk boleh berikan sedikit komen mengenai status itu yang mahu menggenapkan puasa 30 hari kerana tak nampak anak bulan dengan mata kasar. Pertamanya saya jelaskan penggunaan alat bantu, teleskop dan sebagainya untuk mencerah anak bulan telah pun kita guna pakai sejak lama. Dan ia telah diputuskan di peringkat fatwa dan diterima pakai dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja di semua peringkat. Jadi soal menggunakan alat ini sudah tidak timbul sepatutnya kerana ia adalah sebagai satu alat bantu dalam mencerah anak bulan. Baik, Datuk. Jadi pengguna media sosial ini memberi bayangan bahawa teknologi dalam konteks ini teleskop tak boleh digunakan. Katanya tak mengikut cara Rasulullah. Jadi apa sebab teknologi itu digunakan masa kini, Datuk? Dalam kita mencerah anak bulan, walaupun katakan kita menggunakan dengan mata kasar, kita juga sebenarnya menggunakan alat bantu seperti naik ke tempat tinggi, mencari ruang yang tidak berjerebu dan sebagainya. Jadi menggunakan alat bantu seperti teleskop dan sebagainya adalah sebagai bantuan untuk memastikan kenampakan itu berlaku. Dan bukan itu saja, kita sebenarnya dibantu juga oleh sistem imkan ru'yah yang mana kita telah ada data kemungkinan kenampakan itu boleh berlaku dengan ketinggian dan jarak bulan dan matahari yang tertentu. Jadi kita gabungkan antara mata kasar, bantuan dengan alat bantu teknologi dan juga dengan kiraan dari sudut data-data astronomi. Jadi bagi saya ini juga sebenarnya lebih daripada memadai dalam menentukan kenampakan anak bulan. Baik, Datuk. Soalan terakhir, Datuk. Kepentingan untuk kita mengikut keputusan pihak berwajib atau pemerintah dalam hal cerapan anak bulan ini yang menentukan Syawal atau tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam, Datuk? Mematuhi otoriti ulul amri ini sangat penting, khususnya dalam perkara besar begini kerana ia akan dapat memastikan perjalanan urusan agama di negara kita ini dapat berjalan dengan sempurna
dan tidak diganggu dengan pelbagai pandangan yang terkeluar daripada apa yang dipakai oleh autoriti agama. Jadi masyarakat perlu berhati-hati dengan mana-mana pandangan yang terkeluar daripada autoriti agama kerana ia boleh menyebabkan ketidakharmonian dalam beragama di negara kita ini. Baik, terima kasih atas penjelasan itu tadi Datuk dari Datuk Profesor Dr. Luqman Abdullah. Ya, sama-sama. Brick Orange warna harus raya tahun ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Pemberian duit raya ketika sambutan Aidilfitri merupakan tradisi umat Islam negara ini yang selari dengan amalan sedekah. Dan kebiasaannya, orang ramai akan menukar duit kepada not kecil bagi memudahkan pemberian duit raya. Bagaimanapun, sekiranya kaedah penukaran itu salah, ia membuka pintu kepada amalan riba. Isu riba dibincangkan apabila berlaku penukaran wang yang tidak adil dengan mengenakan caj untuk tukaran itu. Menurut pendakwah Haryanto Riza Rohman, transaksi dalam Islam perlu menetapi tata cara yang ditetapkan syariah seperti menetapi rukun dan syarat akad jual beli selain mengelakkan perkara yang boleh membatalkan akad. Bahawa dia kalau tidak diikut dengan kaedah yang betul menyebabkan riba. Contoh, berlakunya pertukaran masa ataupun dipanggil jarak masa. Ini juga dipanggil riba sebenarnya. Dulu-dulu orang nak pergi tukar duit ni dekat kedai. Jadi oleh kerana nak berebutkan duit shilling, maka orang bagi duit tu hari ni. Jadi bila dia bagi duit hari ni, besok dia baru ambil balik tukaran dia. Maka ini dipanggil riba. Ini dipanggil riba nasi'ah. Tapi ini banyak orang kita tak perasan tentang ni. Ini dipanggil riba masa, dipanggil tempoh. Dia tak boleh tempoh. Duit ni bila ditukar mesti hak wa hak, kata Nabi SAW. Maknanya diberi dan dia dapat balik duit. Bagaimanapun tambah beliau, dalam situasi tertentu, meskipun wujud sengga masa penerimaan wang, riba tidak berlaku kerana urusan tukaran selesai pada masa sama. Sekiranya kita wakilkan kepada orang tengah, untuk katalah kita ada anak saudara yang bekerja di bank, kita wakilkan kepada dia, katakanlah dia pegang duit kita tu RM500. Kemudian minggu depan baru dia bagi. Itu belum tentu kita nisbahkan sebagai riba. Kena tengok juga ketika mana dia menukar duit tu. Boleh jadi kita bagi itu hari ini dan minggu depan baru dapat duit pulangan kita tadi. Jadi dari segi kita dengan dia tu tidak ada isu. Cuma salah faham orang menyangka ketika dia memberi kepada anak saudara tadi tu dah tempoh. Sebenarnya tidak lagi, dia hanya mewakilkan kepada anak saudara tadi untuk tukar di tempat kerja dia. Selain itu, jelas Haryanto, riba juga boleh terjadi apabila jumlah tukaran tidak sama ada berlaku pengurangan pada jumlah yang diterima atau penambahan caj untuk penukaran itu. Satu lagi riba fadhil. Ini orang tengah yang ambil komisen. Yang ini maknanya kita bertukar duit dengan dia. Contoh, kita ada RM500, kita tukar dengan dia. Baik, tapi dia kata, okey, saya ambil RM50. Kan? Kita hanya nak tukar duit RM500 sekeping kepada duit RM10. Tapi dia ambil RM50. Maka itu riba. Sebab bila pertukaran duit dengan duit, pertukaran yang sama, nilai yang sama, ringgit dengan ringgit, dia tak boleh ada pengurangan, tak boleh ada pertambahan. Jadi oleh kerana di situ dia menggunakan cas itu, sebenarnya itu juga boleh dikira sebagai riba. Haryanto berkata, amalan pemberian duit raya selari dengan amalan sedekah. Namun masyarakat Islam masih perlu berhati-hati untuk mengelak terbabit dengan amalan riba dalam mana-mana keadaan. Brick Orange atau Oranye Bata menjadi warna pilihan ramai sebagai busana Aidilfitri tahun ini. Pemilihan warna itu mendapat pelbagai reaksi dan pendapat, termasuk ada pihak yang mengatakan haram untuk memakai warna berkenaan. Wartawan Abdul Rahman Kunyu ada bingkisannya. Timbul pelbagai persoalan berkaitan warna brick orange ini. Timbul juga pelbagai hadis dan hukum berkaitan warna brick orange ini yang berlegar-legar di media sosial. Warna ini menjadi pilihan ramai keluarga untuk Aidilfitri tahun ini. Adakah warna brick orange ini boleh dipakai ataupun tidak? Ramai pengguna yang memilih warna orange brick sebagai tema warna baju raya bersama keluarga pada tahun ini. Bagi mereka ia sekadar warna dan tidak ada kaitan dengan perkara-perkara seperti yang dibahaskan di media sosial. Dalam satu pemilih kami memilih warna orange brick sebab ikut pada zaman lah. Kalau orang kata tahun ni orange brick, kita pakai orange brick kan. Memang satu pemilih kami dah beli baju ni, so saya nak cari samping untuk anak-anak bagi kena dengan baju ni lah.
Tapi saya tak ada masalah pun pakai baju oranye ni kan. Tapi okey tu. Orang viral pakai baju ni, kita pakai baju ni ya. Abang ada baca tak? Ada kan saya baca kan. Tapi bagi saya tak ada masalah pun. Kan? Apa masalah dengan warna oranye? Kan? Okey je. Dia sama warna, bukannya warna apa, ada risih haram ke warna ni kan. Tapi okey lah, saya tak ada masalah pun kan. Nampak dekat ni semua orang guna oren, macam rasa nak guna oren pula. Dari bulan sebelum raya lah. Sebelum dia macam apa, dong cakap tak boleh guna oren, Sami lah, Shopee lah, cakap tak apalah dah terlanjur pilih warna oren, dia cakap. So pakai je lah warna oren. Pakai je lah. Tak ada masalah lah. Tak ada lah. Seorang lagi pengguna, Muhammad Zuhair Shah Sazali berpendirian, setiap individu perlu mengetahui niat untuk memakai baju berwarna orange brick berkenaan. Jika niatnya tidak terpesong, maka ia bukan menjadi satu masalah yang perlu diperbesarkan. Warna orange, dia tak semestinya warna orange. Dia nak kena tahu warna orange tu datang daripada mana, macam mana dia buat, untuk siapa. Bukannya asalkan warna orange semua tu tak boleh pakai. Jadi kalau nak share dekat social media ke apa ke, pastikan dapat fakta yang betul. Jangan buatkan kekeliruan, nanti orang lain yang salah faham. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Jekyll, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Jekyll berkata, permintaan terhadap baju berwarna orange brick sangat tinggi sehingga mencecah lebih 2 juta meter untuk tahun ini. Tahun lalu, warna hitam menjadi permintaan tertinggi, namun warna orange brick mengatasi warna tersebut buat tahun ini. Kita memang sediakan kain brick orange ni, group of orange ni, about 2.5 mm. Daripada bulan 9, 10, 11, 12. So bulan 1 dah slow sikit. Bulan 2 dia slow sikit, lepas tu orang dah go pada ready made. Jadi brick orange ni memang fenomena ni berlaku pada kain dulu. From the kain baru jadi baju. Jelas beliau, gudang pakaian itu juga menerima permintaan luar biasa baju Melayu siap atau ready to wear dengan lebih 3 juta pasang orange brick dipasarkan tahun ini. Dalam pada itu, hukum mengenakan busana orange brick adalah harus. Namun Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah berkata, jika satu-satu warna itu nampak tidak sesuai dipakai oleh kaum lelaki, maka ia mampu mengurangkan kesempurnaan muruah ataupun kehormatan diri. Isu warna memang ada berkaitan dengan fuqaha kita. Cuma dalam bab warna ini ada juga sentuhan adat budaya masyarakat. Dalam budaya kita mungkin berbeza dengan budaya orang Jawa. Baju batik kita lain dengan baju batik orang Jawa. Baju batik orang Melayu kalau dipakai baju batik orang Jawa, mungkin kita dianggap sebagai tasyabbuh orang perempuan. Sebab baju itu dipakai untuk kita orang Melayu, hanya dipakai oleh orang perempuan. Kalau orang lelaki pakai, dia tasyabbuh. Sebelum ini tular di media sosial pelbagai perdebatan mengenai warna orange brick yang dipakai oleh umat Islam untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Rakyat Palestin sana menyambut Syawal dalam suasana mencabar. Alhamdulillah bertemu kembali. Perkembangan luar negara. Ibarat tiada hari raya di Gaza, rakyat Palestin di sana menyambut Syawal dalam suasana mencabar. Berbeza dengan tahun lalu, sambutan kali ini penuh kepayahan dan keperitan. Di sebalik itu, rakyat Gaza tetap menyambut hari raya dengan menghargai suasananya walaupun terpaksa menunaikan solat Aidilfitri di pusat perlindungan, sekolah dan di samping runtuhan masjid. Orang ramai menunaikan solat Aidilfitri dalam hujan di sebuah pusat perlindungan di tengah Gaza kerana semua masjid di Kem Maghazi telah dibom oleh tentera kejam Israel. حقيقة يعني الأجواء العيد أجواء يعني من المفترض أن تكون غاية في الفرحة والسعادة ولكنها حقيقة أجواء آلام وأحزان ومآسي كثيرة. Situasi sama dapat dilihat di Rafah. Penduduk Palestin yang menumpang teduh di sebuah sekolah menunaikan solat Aidilfitri dalam keadaan serba kekurangan. Manakala di lokasi lain di Rafah, rakyat Palestin menunaikan solat Aidilfitri di tengah-tengah kemusnahan. Di samping runtuhan bangunan Masjid Al-Faruq, mereka berkumpul untuk solat, makan dan menerima sedikit bantuan. بداية أول ساعة العيد صلينا على أنقاض هذا المسجد المدمر وصلينا في الشوارع، يعني الاحتلال حرم الفلسطينيين حتى من الصلاة في مساجدهم.
Sekian untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Datang berhimpun, Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah